Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke podcast Kongsi Terang. Untuk episod kali ini bersama dengan Cik Nap dan juga Jasmi. Ya, saya. Dan untuk episod kali ini podcast kita ditaja oleh Maruku Wek. Yes, Maruku Wek. Muslim product. Muslim homemade product. Yes, rasa tradisi, sedap dan rangup. Betul. Terima kasih kepada penaja kita Maruku Wek. Kita ada seorang tetamu. Konten yang dihasilkan memang sangat-sangat bermanfaat, sangat berguna kepada mereka yang memerlukan, yang menagih konten seperti itu. Dia masih lagi menyuruh apa konten tu. Dan kan? tak tahulah, tapi saya rasa Cik Nap, mungkin ada audience kita yang jumpa video-video dia ni dekat FYP, sebab dia memang sangat eksklusif dekat TikTok saja tau. Tu kita nak tanya ni, kenapa main kat TikTok Video dia memang kata selalu FYP lah. Betul, selalu FYP. Dia tips FYP ni macam mana Jahan? Kita panggil guest kan, kita tanya saya buat apa, kita tanya dia lah. Kot lah ajar dia tahu tips FYP ni macam mana kan? Tips FYP satu je FYP. Okay. Kita tanya dia. Okey lah guys. So di studio kita sekarang ini kita bersama dengan Ehsan. Bukan yang Upin Ipin punya kawan. Bukan. Tapi ini Kongsi Terang punya member. Itu orang selalu salah. Itu EHSAN, aku IH. Upin tu EH So kalau macam Ehsan, kalau kau order air ke apa kan, orang cakap nama apa? Ehsan. Oh Ehsan, EHSAN. Malah dia ada betul kan, dah 10 tahun dah. Aku reda je lah. Kau letak je lah nama kau kat sini. Bukan name tag kot. Okey lah Ehsan, thank you so much kerana berada di kursi podcast Kongsi Terang ni bersama dengan kami untuk sofa. Yalah, seperti biasa kita nakkan merungkai di sebalik tabir. Kita nak tetamu kita kongsikan lah. Betul lah. Segala benda segala benda yang terang, supaya yang menonton ni akan terang dengan perkongsian itulah. Okey, Ehsan, Saya okey. kat nikah pula. Macam itulah topik kita hari ni. Yelah tu. Ehsan ni dia sangat famous. Kita boleh katakan famous sebab dia dah ada paling tadi kita check ada 90k followers. 90.7k. Aku tak check, so terima kasih banyak sebab check. 90.7k follower dekat TikTok. Dan banyak gila dah video dia, dah ratus ribu views dan sebagainya. Memang channel dia di TikTok itu Ihmira, betul aku sebut? Ihmira. Ihdinas sirat. Ihmira ni dia memang dialah Ehsan lah yang selalu berkongsikan anything related to a relationship. So boleh check dia punya TikTok Ihmira. So kita nak tanya Ihmira, mana dapat nama Ihmira ni? Ehsan dan juga Mira. First of all, terima kasih sebab jumpa aku sebagai guest. Boleh tanya dulu. So nama Ihmira itu gabungan combination nama aku dan partner aku. Partner? Sound effect Okay. Partner yang mana ni? Yang sekarang ni lah. Jangan. Yang sekarang ni? Jangan, sebab bukan live ni. Okay. Okay, so nama aku Ahmad Ehsan bin Ahmad Azmi. Dan nama partner aku sekarang Nur Atirah Amira. So ambil Ehsan dan Amira. Orang biasa panggil dia Tira, tapi untuk brand kita panggil ambil Amira lah. So Amira dan Ehsan dan Amira, so gabung jadi Ihmira. Ni partner dah tunang ke? Belum lagi, bakal. Masa rekod ni belum lagi. Belum lagi lah. Tapi semua soalan tu lah kan, tunang ke kahwin ke apa, insyaAllah. Cadangnya nak buat dalam tahun ni. Cadangnya hujung tahun lah. InsyaAllah kita doakan. Amin. So itu gabungan nama Ehsan dan juga Amira. So itu yang terhasilnya, dia fikir-fikir balik, discuss dengan dia, okay, kita nak buat apa ni, kita brand kita collaborate, kita sama kan. So kita senaraikanlah beberapa benda kan, okay, ni tak kena, Lalas Ihmira. So nama TikTok dia pun Ihmira. So nama TikTok pun Ihmira lah. Nama TikTok sebenarnya TikTok dia tak ada TikTok. Tira dia ada juga. Dia lebih kepada vlog, content creator lah. Dia banyak buat vlog. So dan dia tolong aku untuk buatkan konten pasal ni lah, love and relationship ni. Love, relationship, jodoh, doa. Okay, maksudnya kau memang plan ke, ataupun dia ada berlaku try and error, macam kita try buat konten ni dulu, tak jadi, betul lah sekali baru jumpa this kind of content. Soalan tu to be honest, memang masa mula aku buat TikTok ni tak
tahu pula nak target niche apa sebenarnya. So mula-mula buat tu buatlah niche tentang apa tu, imitation, orang buat parody dan sebagainya kan. Tapi naik dalam 500,000 view. Rasa macam rasa macam dah okey lah, bangga lah, banyak lah. Tapi last kali masa tu followers pun 100, 200, tambah semula-mula lagi. Dan rasa macam okay, ni macam kenapa rasa tak satisfied, kenapa kau tak rasa macam kau serve satu purpose kepada community. Faham. So bila discuss balik dengan Tira, dia tanya, cuba you tanya betul-betul diri you, apa sebenarnya yang you nak sampaikan pada community, apa yang betul-betul you nak orang tahu, orang kenal pasal diri you. Fikir-fikir balik, ini yang terbitnya, kenapa terbitnya content relationship ni, sebab masa tu aku ingat lagi aku come across satu American relationship coach dekat FYP dekat TikTok, dan dia buat content pasal relationship, dan aku sangat-sangat invested. Sangat-sangat invested. Cara dia bercakap tu membuatkan aku rasa macam okay, sebenarnya relationship ni sangat luas. Dia bukan hanya percintaan. Okay, aku ceritakan kau ceritakan aku, dah settle. Tak. Dia terlampau luas dan terlampau serius, sebab dia melibatkan hati, perasaan dan masa depan. Betul tak? Betul. Kan? So aku fikir okay, aku cakap kat Tira, I rasa I decide untuk explore relationship spectrum dengan lebih mendalam. So you sudi tak tolong I? Obviously Tira memang seorang yang sangat-sangat supportive. Yes. So I akan tolong you, I akan buat research sama dengan you. So ini cerita yang sekarang ni, maksudnya sebelum tu konten tu macam mana? Sebelum konten tu yang buat parody pasal popular dekat Squid Game segala bagai semua kan. So buatlah parody pasal TVC segala bagai. Itu so macam main hentam kromo sikit, sebab kau tak tahu masa tu kau nak buat apa. Ni siapa? Faham. So kiranya okay, ada dua soalan. Start buat TikTok bila? Tahun bila lah kot. Tapi tak tahu kalau kau boleh ingat exactly the date ke apa kan. Exactly. Lepas tu start buat this content, relationship punya content. Aku start buat 2001. Oh iya ke? 2001. Subhanallah. Mana ada lama. TikTok pun tak lagi. 21. TikTok tak wujud. Aku masa tu Owner TikTok pun masih main Instagram. aku masih sengaja aku exist lagi 2021. dia dulu satu. Okay. Oh okay. Aku cakap lagi nasib bukan live. Aku sangat bersyukur benda ni. Tak, kita tak potong. Tidak edit je. Kita tunjuk je aib-aib tu. Aku tahu perangai korang, tahu dah. 2021 aku rasa Januari atau Februari. Dan masa tu sebenarnya Imira ni bukan start dekat TikTok sebenarnya. Dia start dekat IG. Ada IG. Aku start buat IG Reels. Tapi masa tu engagement dekat IG dia dry sangat. So interaction antara followers dengan aku tu dia tak berapa aktif, tak berapa agresif macam dekat TikTok sekarang. Macam TikTok orang DM, sekali aku tu orang komen dan sebagainya. Macam dulu dekat IG dia macam sangat-sangat sendu. So aku plan dengan Tira, okey lah kita post dekat TikTok pula. Masa tu try yang pasal parody tu lah. Tu yang boleh macam grow macam naik 1,000, naik 2,000. Kita dah rasa macam dah banyak dah. Tapi bila dah start betul-betul dekat TikTok tu, tu yang Tira bagi tahu aku, buatlah something untuk bantu community. At least benda ni boleh jadi you punya amal jariah. Macam tu lah. So start aku serius buat benda ni bulan 10 2021. Okay, dalam tahun yang sama. Dalam tahun yang sama. Wah, itu boleh kata time-time PKP lah. Itulah situation kepada orang-orang untuk grab that opportunity, main social media untuk kita sebarkan benda-benda tu. Okay, itu permulaan main TikTok lah 2021. Permulaan kenal Tira? Ada soalan dah. Masuk juga soalan tu 2020 bulan 2020? Baru lagi lah. Baru lagi. Wow. Taklah baru lagi, dah berapa tahun, 4 tahun lah. Yelah, maksudnya kenal dia and then untuk start buat TikTok tu lah. Dan itulah yang kita nak terapkan dekat Kongsi Terang. Kita panggil influencer, content creator yang dia bukan mengaut-ngaut tau. Dia dengar cerita Ehsan ni, dia siap bincang tau. Apa yang kita nak serve, apa kita nak contribute dekat society. Macam tu. Itu yang sebab itulah engkau jadi one of the guests untuk Kongsi Terang. Tak semua orang. Terima kasih banyak. Aku sangat-sangat menghargai lagi sekali. Sebab bila mengenali kau masa 2022, 2023, 2022. Yes, 2022. Kenal dengan Ehsan, aku memang tahu lah. First impression aku, kau ni memang pandai berkata-kata lah. Tadi pun
kita ada silent moment tadi masa tu dengar cerita kan, kita diam, kita dengar kan. Itulah antara kelebihan yang aku nampak kat kau. Betul. Dan itu jugalah sebab aku suka dengan konten-konten kau. Cara kau sampaikan tu sangat-sangat berhemah dengan susunan ayat kau yang sangat cantik. Benda ni mana datang ni? Ni memang kau kenal pasti itu antara kelebihan kau, ataupun dia melalui satu fasa latihan juga ke, macam mana? Okay. Macam mana? Benda ni nampak macam like semua orang boleh buat. Maksudnya InsyaAllah semua orang boleh buat lah. Kau just pacak kamera dan kau record dan kau bercakap je, dan kau edit, kau post. Tapi sebenarnya to be honest, masa mula-mula dulu aku buat TikTok, aku tak ikut struktur TikTok. Aku tak tahu nak bercakap macam mana dan sebagainya. Dan benda tu buatkan macam orang attention aku punya rate, engagement rate aku tu, retention rate tu, dia macam orang tengok after 7 second 10 second orang dah swipe away dah. Terus fikir macam mana aku nak improve benda ni. So aku masuk kelas. Aku masuk kelas, aku belajar tu yang aku bawa tab ni. Aku nak share lah. Aku masuk kelas dan aku belajar pasal struktur TikTok. Dan tapi benda yang paling penting yang ramai gila orang tak tahu, yang mungkin kalau korang tahu tak apalah. Alhamdulillah, ramai orang tak tahu sebenarnya in order untuk kita sebagai content creator untuk buat content, kena tahu apa kita punya innate. Dah dengar perkataan tu? INNATE, innate. Pernah dengar ni? Dengar. Sekarang lagi. So innate ni seseorang, satu spesifik individu tu, apa dia punya natural abilities, apa dia punya inborn abilities. Contoh macam innate aku bacakan intonasi suara aku kena cakap something yang sebutir-sebutir, aku kena cakap satu yang perlahan, satu yang slow, dan aku juga boleh cakap something yang laju dan semangat. Dan topik utama yang aku boleh sampaikan ialah benda yang berkaitan dengan tips dan ilmu, leadership, rezeki, family, kerohanian. Mana kau dapat ni? Ada buat test dalam kelas Zida ada buat test. So kau dapat benda tu. So dan lagu-lagu untuk konten yang aku guna, dan apakah kemampuan hiburan aku. So semua tu dia ada checklist dia. So bila aku belajar benda tu, aku tahu kemampuan aku ni, aku nak bercakap untuk aku boleh pergi, aku kena tahu innate aku macam mana. So bila aku belajar innate aku, dan setiap orang akan ada innate yang berbeza-beza. So bila tahu benda tu dan kau pegang innate tu, kau praktiskan dan kau konsisten, insya-Allah boleh fly. Maksudnya masuk kelas tu dia discover kita punya ni Dia discover kita punya innate. So bagus lah kelas ni. Dia bukan sekadar ini yang kurang tau. Betul. Sebagai contoh sorry to say lah kalau ada mana-mana yang terasa kan. Contoh kalau kita nak ambil pada ilmu videografi kalau dulu, zaman-zaman dulu, kita belajar videografi, kita belajar sampai dia punya fundamental yang dalam-dalam tau. Tapi sekarang belajar videografi, cara nak buat dia. Betul. Sebab tu bila nak buat tu, dia hilang lah. Buat ni, semua orang boleh buat. Betul. Kan, macam kau cakap semua orang boleh pacak kamera dan cerita pasal benda kau. Tapi engkau ada aura tersendiri, which is banyak kali dalam podcast ni kita memang akan terleka sekejap mendengar kau. Itu aku memang akan terleka sekejap. Bukan ada apa-apa perasaan apa tak ada lah. Aku straight Amin. Cuma itulah aku jadi macam sedapnya dengar kau berborak ni, bercerita itu ini kan. So bila yang kau decide, tiba-tiba tukar soalan. Bila yang kau decide nak fokus on TikTok saja? Sebab dia memang eksklusif dekat TikTok saja, dekat lain tak ada. Start daripada 2022 tapi reason adakah memang sebab biasanya content creator dia orang nak reach yang banyak, sebab dia memang nak jadi influencer dan sebagainya. Jadi dia kena ada orang kata audience daripada setiap platform digital tu. Kau tak rasa rugi untuk kau kat TikTok saja? Kenapa aku tak leverage kan punya content kepada social platform lain? Sebab aku bukan nak kata tak terlayan, boleh jadi jugalah tak terlayan. Sebab aku dengan Tira dulu bekerja. Jadi kita orang sendiri yang manage benda tu. Nak katanya to be fair, takut nanti kalau macam post kat lain, kalau orang tanya soalan kat tempat lain kadang tak terjawab. Sebab aku kalau boleh nak jawab semua soalan. Tapi yang aku decide kenapa aku nak fokus kepada TikTok saja, sebab aku nampak organic traffic, engagement dekat TikTok ni sangat-sangat tinggi, especially untuk tahun ni lah. So itu yang start daripada 2022 sampai ke tahun ni aku memang fokus pada TikTok saja. Tapi
aku dapat tahu ada satu kajian, ada satu data baru keluar, top 10 most search website untuk tahun Januari, tahun ni bulan Januari, sorry. And then nombor 1 yang orang search ialah Google, kedua adalah YouTube. Jadi nak menjawab soalan tu, tahun ni juga aku memang akan post dekat YouTube Shorts juga. Jadi akan monetize insya-Allah dekat situ jugalah. So IG dah tak sentuh dah. Okay, actually sekarang ni Ihmira ada juga IG. Dia punya IG handle dia Ihmira Official. Tapi tak post content relationship ni, post pasal aku dan Tira lah, kami punya personal life. Tapi tak terlalu personal. Maksudnya ada benda yang boleh share. Itu pun ada 2 post saja. Baru je post, baru je create account IG tu. Itulah. So maksudnya baru jugalah untuk fokus kembali lah. Aku boleh katakan fokus kembali lah kan. Sebab sebelum ni korang bekerja, jadi fokus korang tu untuk TikTok saja. Tapi kali ni nak besarkan nak lagi tu besarkan. Okay, ni last question lah. Wah, aku dah terus cakap last Cik Nap tak boleh bagi soalan lain Last question nak cakap last tadi. Untuk segmen ni. Siapa cakap dulu dia punya. Okay, so Sebelum kita break lah. Dah banyak lagi masa untuk kita tanya Ehsan. Okay Ehsan, aku sebagai salah seorang your follower, melihat cara engkau menyampaikan the information, the tips, the knowledge, the experience, apa saja yang kau sampaikan tu sangat-sangat natural tu satu, dan matured. Okay. Itu antara kriteria yang aku suka jugalah. Dia bukan macam budak-budak sangat nak sampaikan. Dia memang serious talk punya lah cerita dia kan. Tapi dalam keadaan engkau pun tidak berumah tangga lagi tau. Tapi banyak juga tips yang kau sharekan berkaitan dengan rumah tangga ni lah. Dia, bila kita sebut pasal rumah tangga ni, maksudnya a serious relationship between lelaki dan perempuan lah kan. Kau dah hidup sama tu, kau dah tidur sebantal, baru kau tahu perangai yang sebenar lah. So actually kau bercakap atas capacity apa sebenarnya? Maksudnya pengalaman mana kau ambil ni, ilmu mana kau ambil ni kan? Sesat ke wrong? Habis ke dulu. Boleh share tak benda-benda sebab tadi ada ambil inspirasi apa daripada American apa tu? Relationship coach lah. Benda tu kan. Sebab benda tu kadang benda yang kita nak ambil ni, kalau tak kena dengan hati kita tak boleh nak sampaikan dengan baik tau. Betul. Tapi dia tu macam Jas kata, dia tak kahwin lagi, dia boleh cerita pasal relationship orang kahwin. Banyak tak persoalan daripada TikTok. Ihsan dah kahwin ke? To be honest, yes. To be honest lah. Tapi sekarang ni nak memangkah semua benda-benda tu, spekulasi tu senang je. Jawapan dia sangat simple. To be honest, kalau kau tengok semua konten aku hanya touch tentang basic dan fundamental relationship saja. Aku tak pergi deep, aku tak pergi spesifik kepada role suami, kepada role isteri, kepada parenting, kepada anak-anak. Tak ada hal kelambu lah. Tak ada. Hanya basic. Dan objektif untuk aku produce content tu memang yes, bukan untuk orang hanya bercinta kosong-kosong lepas tu dah end up kau dengan orang lain. Tak, memang kita bercerita pasal takdir jodoh dan sebagainya. Biar aku nak objektif aku buat benda tu so that orang boleh sayang diri diorang dulu, baru diorang sayang partner diorang. Itu satu. Okay, nombor 2, kena tahu satu benda ni, perkahwinan tidak mengubah hidup kau. Perkahwinan hanya mengubah status hidup kau daripada bujang ke berkahwin. Wow. So in order, kalau kau nak berubah sebelum berumah tangga. Aku bagi satu contoh. Seorang lelaki yang panas baran. Contoh, dia panas baran, suka campak-campak barang dan sebagainya. Agak-agak lepas dia akad nikah tu, baran dia terus hilang ke? Mesti tak kan. Sebelum berumah tangga. Sama juga dengan perempuan. Kena faham kalau lelaki tu banyak diam. Tu konten aku yang paling latest. Kalau lelaki tu banyak diam, kenapa? Kena faham ada suara dalam kepala dia tengah bingit. So macam mana kau nak tenangkan dia macam tu. Kau jangan tambah bingit dia lagi. Tambah bingit dia lagi. So aku berani cakap pasal benda ni sebab aku hanya touch pasal fundamental saja. Macam mana kau nak jadi pecinta terbaik, the best lover kepada kau punya partner. Itu je. Yelah, lelaki dia sebut lelaki banyak diam ni. Perempuan tak banyak diam Perempuan sifat je banyak meluah tu. Perempuan dia diam waktu bila je? Tidur. Okay lah guys, so kita nak break dulu. Jangan ke mana-mana. Korang yang tengok video ni, kita layan dulu. Marukuk Wek, rasa tradisi sedap dan rangup. Kembali selepas ni. Marukuk Wek, rasa tradisi sedap dan rangup.
Selamat datang ke Fiavel Enterprise, pengusaha Muruku, produk Muslim buatan sendiri dengan resipi tradisi Maruku Wheat. Maruku Wheat telah beroperasi sejak 2013 dan sekarang ini mempunyai 3 variasi perisa, original, cheese dan pedas. Untuk makluman anda, sebenarnya perkataan Wheat ni berasal daripada sebuah kampung di daerah Temeloh Pahang, di mana perkataan Wheat ni merupakan kata ganti nama kepada nenek. Resipi ini merupakan resepi asal daripada keluarga di Pahang. Kami di Fiavel Enterprise sedaya upaya mengekalkan rasa keaslian Muruku ini. Jadi sebab itulah kami mengetengahkan lagi jenama Maruku Wheat ini di pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Dengan kemampuan satu mesin Muruku ini, kami mampu mengeluarkan 600 ke 700 balang Maruku Wheat sehari. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menyokong kami sepanjang beroperasi. Dan sehingga hari ini, Maruku Wheat telah terjual lebih 200,000 balang. Untuk maklumat anda juga, Maruku Wheat disokong oleh agensi-agensi kerajaan di Malaysia. Hal ini membuatkan kami sentiasa dalam keadaan bersedia untuk menghasilkan tempahan dalam kuantiti yang banyak dan berkualiti. Maruku Wheat, rasa tradisi, cubalah sekali, pasti nak lagi. Okey, selamat kembali ke Podcast Kongsi Terang. Untuk episod kali ini kita bersama dengan Ihsan. Ya, yeah, Ihsan ke Ihmira nak panggil? Ihsan lah. Ihmira tu brand lah. Ihsan. Kita highlight brand lah, Ihmira. Okay, Ihsan Ihmira. Ihsan. Ihsan dengar macam Elmira, Almira. Okey guys, so untuk episod kali ini kita ditajuk oleh Maruku Wheat daripada Fiavel Enterprise. Produk Bumi Putra Muslim. Ya, didatangkan dengan 3 flavor. Ini adalah original, ini adalah cheese dan satu lagi depan ni pedas. So original pun dah sedap. Cheese macam mana, San? Ya Allah, sikit sangat. Kita boleh sikit pun lagi sedap. Kita boleh tengok kat balang dia kan. Beza balang dia, nampak cheese tu dah tinggal sikit tu sebelah ni. Kan? Balang dia dah sikit. Nampak cheese ni memang hantu. Cheese ni memang laku, serius, sedap. Pedas, untuk orang yang suka pedas, dia makan lah. Macam Ehsan makan memang sedap, dia memang confirm. Cuma aku tak makan pedas sangat. Jadi kurang lah kat sini. Dia bukan kurang lah masa nak menghabiskan dia tu. Lama sikit lah. Boleh dengar tak bunyi? Oh, ASMR. Wah, sama. Kita belanja sikit bunyi. Memang sedap. You guys yang tengok memang wajib kena try. Okay, so makan Bim dia. So, kita sambung kat sini lah. Untuk Ihsan apa tadi Jas? Dia senang dia draw. Aku tengah kunyah ni. Macam ni Ihsan. Aku dah lupa lah apa tajuk. Apa soalan dia. Okay Ihsan, apa tadi nak tanya? Kita kat mana tadi habis? Tahu biar aku yang tanya. Okay Ihsan, cara kau sampaikan konten kau tu dengan cara slow dia tu, membuatkan susunan ayat dia, mood dia kan? Aku predict audience kau ramai perempuan. Okay. Dan yang komen mesti ramai perempuan. Itu kau punya prediction lah. Prediction aku memang ramai perempuan, ovari pecah. So kalau ikutkan analitik dan statistik, pernah tengok video yang gigi 2 tak ada, lepas tu dia nak sebut statistik tak boleh. Dan statistik TikTok kau ni, Ihmira ni memang ramai perempuan ke atau macam mana? To be honest, ramai lelaki? Tak, bukan. Ke ramai? To be honest, audience aku audience di Ihmira, audience kami balance. Balance sebenarnya. Maksudnya dua-dua memerlukan perhatian dan dua-dua disakiti.
Tak jadi dah podcast. Sedikit tambahan daripada Sedikit Jazz ni. tambahan, tak apa, Ya, tak apa. sedikit tambahan daripada Jazz ni Kita boleh circle back. Kalau, Kita boleh circle back. kalau betul ramai viewers ni daripada perempuan, tak rasa benda ni terganggu gugat ke? Maknanya di pihak partner you. Nampak controversial kan kat situ kan. Tapi Alhamdulillah so far bila check latest analitik lah, Tira yang in charge untuk buat analitik ni. Jadi dia jaga account. Dia kena aku punya manager lah. So dia macam bagi tahu, okay, you dia analitik semacam ni. So far Alhamdulillah kita punya audience balance, lelaki dan perempuan. Sebab dia strongly advise pada aku untuk buat content yang boleh cater both gender, lelaki dan perempuan. Kau tak boleh nak buat macam kalau 20 konten sebulan, 15 konten perempuan untuk perempuan, 5 konten juga lelaki. Tak, dia kena balance. Sebab tu aku buat playlist. So dalam playlist tu aku divide kepada 3 zone. Satu zone untuk lelaki, zone untuk perempuan, dan zone untuk both untuk awak dan dia. So aku buat macam tu. So dia cater untuk kedua-dua gender lah. Sangat tersusun tu. Satu benda aku ni orang yang suka structure. Aku suka organize. Aku suka kalau orang tengok aku. Arkitek ke dulu? Bukan. Salah. Aku pun nak cakap ya tapi so aku daripada dulu memang apa-apa benda yang aku buat tak kisahlah. Sebab aku dulu background computer science. So bila aku belajar tentang komputer, coding, data dan sebagainya, aku tend to untuk organisekan kepala otak aku dulu, buat organisekan outcome benda tu lah. So aku bawa lah, in case kalau ramai orang tak tahu, aku merupakan graduan filem dan penulisan kreatif di Aswara. So bila aku belajar filem juga, aku tahu manage production daripada A sampai Z. So walaupun TikTok ni benda tu bagi orang konten tu simple, iaitu kau record, kau edit, kau produce. Tapi bagi aku, macam mana aku nak present diri aku dan macam mana aku nak present layout home feed TikTok. Betul. Aku dan Tira, TikTok kami, so that orang nampak kami ni sebagai a serious content creator. Betul. Yelah, bila benda tu kita ada structure, benda tu best tau. Dia menyenangkan, dia memudahkan. Betul, senang jalan kan. Okay, this is a common question. Despite orang kata apa yang kita buat ataupun you buat, based on boleh kata benda ni passion lah. You punya passion, sebab benda ni dah ngam dengan sebati dengan apa, dengan diri Ehsan ataupun Emira. Sangat menjana duit tak? Okay, to be honest sekarang ni belum lagi menjana any revenue. Tapi sekarang ni sebenarnya aku tengah menulis beberapa konten untuk dijadikan TikTok series. Siapa yang tahu tentang TikTok series? So boleh jual kat situ. TikTok series ni salah satu daripada inisiatif untuk kau monetizekan kau punya konten secara eksklusif. Jadi aku nak tengah tulis lah beberapa konten yang orang banyak tanya, orang banyak komen, banyak DM dan sebagainya. Faham. So aku ambil satu tu, aku secara general dan aku buat konten. So sekarang dah habis tulis. So dalam proses nak merakam dan akan release soon lah, maybe insyaAllah sebelum puasa. Macam tu. Satu benda yang aku, okay, masa kau pernah pernah kita sama team kan, masa kita pernah jadi satu team dulu, memang engkau di position editor, dan aku memang terus allocatekan kau kepada senior editor. Sebab memang kau ada the sense, kau ada experience, dan kau very matured on the editing lah. Taste kau pun betul-betul bukan operator lah, maksudnya editor. So aku rasa dia memang satu added value untuk content kau. Sebab engkau melalui fasa buat content, kau dah belajar semua benda tu kan, cara nak presentkan diri, dan cara kau edit tu pun, bila aku tengok sekali imbas tu, aku dah tahu ini memang dia ada something yang ibarat dia macam aku tengok sekali tu semua 2-3 video kau, Emira ni tak kosong ni, dia tahu cara algoritma TikTok ni macam mana dan sebagainya. So memang kau biasa ke bermain dengan marketing di social media? Memang ada produce ke, bekerja ke, macam mana? Ya, to be honest ada. Sebelum aku bersama dengan Hasbro dulu, sebelum tu pun aku pernah buat marketing video juga. And then bila dah masuk kelas, belajar, makin belajar, so tahu yang TikTok ni ada structure yang kau kena follow. Kau kena idea untuk kau fly tinggi, untuk kau go viral, betul-betul viral, skill secara besar.
And then betul cakap kau, is a value added bagi aku sebagai seorang professional video editor yang dah 12 tahun. So bila aku nak edit benda yang macam ni, even though macam aku kata it's seem simple, tapi macam mana aku nak grab attention audience so that orang stay untuk tengok aku punya content sampai habis. So aku tahu pasal marketing, aku tahu pasal TikTok structure, aku tahu pasal editing yang fast pace, yang tak melewah, yang tak buat orang besar. Tak apalah, aku nak swipe lah apa benda Mamat ni cakap. So aku gabungkan semua tu dan aku produce satu high quality content lah di Ehmira. So every time aku habis edit, aku akan play lebih kurang 5-6 kali untuk aku tengok. Aku tempatkan diri aku as an audience. Yes. Menarik tak benda ni? Aku tengok Okay, ni kena cut 2 frame, ni kena cut 2 frame. Aku sangat precise ke setiap cutting aku semua tu. Sangat precise. So that bila orang tengok daripada satu hook naik ke value, naik ke CTA, orang macam okay, aku boleh tengok sampai habis. That's why aku punya orang panggil retention rate aku tu, orang boleh stay Faham? sampai habis. Bukan pada satu video saja, dia akan membawa kepada video-video yang lain. Ya, Video-video kau yang lama-lama pun akan terkesan juga. Ya, benda betul. tu. Kita dah invite ramai tau sebenarnya, content creator, tiktokers, influencer lah kan, yang orang kata game dia ni, platform dia ni lebih kepada TikTok. Dan kita tahu TikTok punya vibe ni macam mana. Somehow benda ni dah jadi macam bila kita dah jam benda tu, dah jadi macam satu bidang kerjaya. So bila kita letakkan mindset kita satu bidang kerjaya, itu kata ada structure dan sebagainya. So benda tu kita akan go serious benda ni tau kan. So sebab ialah benda ni, platform ni kita boleh convert to duit dan sebagainya. Bukanlah sebenarnya kalau passion tu come first, tak adalah duit tu macam kita kejar-kejar sangat kan. Tapi kalau kita dah nampak result dia, hasil dia, so membuatkan benda tu semangat untuk kita. Betul. Okay, macam nak lari sikit. Bukan lari sikit, nak soalan yang ni sikit. Boleh Cik Nam. Maybe quite controversial, I guess, tak tahu. Personal. Personal sikit lah. Controversial. Member bersih. Ya, dia tak tahu soalan aku ni. Apa dia? Okay, tadi first segment ataupun umum mengetahui yang memang Ihsan ni belum lagi berkahwin dan berumah tangga lah. You dah buat konten-konten macam ni. Tadi Ihsan pun ada sebut konten hanya touch sahaja, tak go deep sangat. But still orang akan assume kalau first orang tengok video dia, ni dah kahwin ni. So based on experience dia menceritakan benda tu, hal rumah tangga. Bila Ihsan buat konten macam ni dan insyaAllah soon you akan berumah tangga, Amin. you tak rasa benda ni macam kita doa minta jauh lah, tapi in case kalau benda ni macam, sebab ramai lah macam orang cerita benda baik-baik kan. Ramai aku influencer, tahu dia nak pergi ke mana. Aku pun dah tahu dah dia nak pergi ke mana. ramai influencer cerita pasal benda-benda positif, benda-benda agama, cerita pasal kadang benda-benda rumah tangga, tapi benda terjadi pada dia. You takut tak benda tu? Dan kalau berlaku lah, kita minta jauh, nauzubillah min zalik, tapi andai berlaku, Aku mula dengan bismillah dulu lah. Aku tak ada salah cakap lah. Benda ni pernah menjadi satu perbincangan serius dengan aku dengan Tira lah. Sangat-sangat serius. Aku suka betul. Hebat soalan aku. Ada dah bro? Tak ada. Tak, masalahnya sebelum kau nak menjawab tu kan, Ihsan dia selalu dia faham tak? Ehmira tu kan dia dengan partner dia kan. Dia selalu bawa sekali Tira kan. Oh ada ke? Tak. Tak ada, tahu. Aku harap dia lah. So aku buat satu perbincangan serius dengan dia sebab dia sendiri selalu nasihatkan dekat aku, okay, you, apa yang you cakap, you jangan sembang kari. Bahasa mudah, you amalkan. You jangan sembang kari, you amalkan. Itu apa you praktis dengan I. So apa saja yang aku buat di Ehmira, itu sebenarnya semua tu aku buat untuk relationship aku sekarang. So dia act sebagai peringatan keras lah. Dan tahu Cik nak punya soalan tu nak sebenarnya menjurus. Kau boleh tahu sangat. Soalnya okay, tak expect juga lah. Nampak? Tak expect. Bukan, sebab tambah sikit lah. Sebab ramai kes-kes yang berlaku, orang yang bercerita, orang yang dah berumah tangga. Ini yang tak berumah tangga, mindset kita akan, kalau yang tahulah, itu cakap sembang kari kan jadikan kau macam tu. Betul. Okay, teruskan jawapan. Pernah juga terfikir macam cakap dengan Tira, apa saja gangguan orang-orang lain dan orang ketiga dan sebagainya, memang kita harap sangat kita minta jauh. Dan every single day, macam contohlah ada satu amalan
For lelaki, setiap kali habis solat Jumaat, ada baca satu zikir, di mana zikir ni akan menghalang kita daripada pintu-pintu maksiat, pintu-pintu zina, pintu-pintu curang. So atas kapasiti aku sebagai lelaki, aku tahu aku buat benda ni, ini adalah reputasi aku. Aku menjenamakan diri aku sendiri. So kalau aku buat jahat, aku buat salah, let's say kalau benda ni jadi periuk nasi aku nanti, so kalau aku buat jahat pada Tira, dan maka kacau lah periuk nasi aku. Maksudnya aku ambil benda tu sebagai satu peringatan keras. Yang aku tak akan hanya sembang, tapi aku tetap akan jadi the best partner untuk Tira lah. InsyaAllah. The best partner. Zikir apa tu? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa akhnini bifadlika amman siwak. Baca 3 kali selepas habis solat Jumaat. So tiup kat dahi. Pesanan tak tiup kat dahi. Nak tiup kat siapa? Tiup kat dahi. Dia Tiup kat dahi sendiri you. tiup dahi semua. Pesanan ni pada apa? Ustaz Adi Hidayat. Dia betul. memang since tahu ilmu tu, amalkanlah. So far alhamdulillah, syukur sangat-sangat tak ada apa-apa. Sebab macam aku kata, segala engagement yang interaction yang berlaku di social media, Tira yang akan handle. So perempuan ke lelaki ke apa, dia yang akan tolong coverkan untuk aku dan dia. Bukan sebab aku malas, tak. Sebab aku percaya pada dia satu, dan aku tahu dia boleh bersikap sangat profesional. So aku tak kisahlah kalau perempuan nak tanya ke apa, Tira lah handle. Tapi kalau macam Tira macam dia tengok macam tu, okay you, dia tanya macam ni, apa kita nak reply? Okay, kita discuss, kita reply macam ni, okay you reply untuk pihak kita. So dia reply lah. So maknanya tugas aku adalah produce content. So interaction, engagement, segala bagai dia yang handle lah. Tira. Wow. Kalau nak sambung sikit lagi berkenaan dengan kes ni lah yang saya nak sebut ni, situasi yang pernah berlaku sebelum ni, pernah tak dapat komen yang negatif? Lah dia ni sembang kan ni, macam tu. Sebab yelah dah banyak kes yang berlaku kan. So benda tu membuatkan netizen rasa macam sesiapa je yang share sembang gari. Macam tu lah lebih kurang. Pernah tak Amira dapat benda tu? Sebenarnya to be honest lah, kita semua tahu kalau sembang benda sebaik apa sekalipun, pasal doa sekalipun, tetap orang akan kecam jugalah. So memang ada. So di side dengan Tira, kita ni bukan orang yang tak mata nak siapa nak block orang, tak payah. And whether kita tak payah layan pun, tetapi kita just balas dengan profesional. Tapi 1-2 je lah. So kalau macam dia nak jadi keyboard warrior, dia nak panjang-panjang, dia nak argue lagi, dia nak argue. Sebab tak layan lah. masa tu singkat dan masa kita pun terhad, kita dah tak ada banyak masa. So better kita ambil masa tu untuk produce content, lagi bawa manfaat kepada ratusan ribu orang, jutaan orang. Betul. So better macam tu. Aku nak tambah sikit lah. Ada 2 benda macam quote kan. Yang pertama sekali adalah, bila sesuatu nasihat itu datang, kita dengar pada nasihat dia, bukan tengok pada siapa yang sampaikan nasihat tu. Yang nombor 2 adalah saya dah lupa. Dah lupa? Dah lupa. Okay, kita break dulu. Jangan lagi ingatkan mau. Jangan ingat sambung. Okay guys, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Nak layan Maruku ni, kita memang payung banyak kali lah supaya korang kena cuba rasa Maruku Wait dengan datang 3 flavor asli, cheese dan juga keju. Kembali selepas ini. Apa dia aku cakap? Cheese dan keju. Banyak kali. Maruku Uwe, resepi turun-temurun, sedap dan rangup. Terdapat 3 perisa untuk dinikmati. Original, keju dan pedas. Didatangkan dengan hanya 2 saiz, 100 gram dan 380 gram. Dapatkan sekarang. Maruku Uwe, rasa tradisi. Cuba sekali, pasti nak lagi. Kembali lagi kita di podcast Kongsi Terang. Jangan lupa untuk follow semua Kongsi Terang punya platform. Full episode dekat YouTube, Spotify, Google Podcast dan Apple Podcast. Sebelum aku habis tadi
Apa ayat tu? Okay, ada dua benda. Yang pertama sekali, kita kena dengar ataupun tengok pada nasihat itu, bukan pada orang yang memberi nasihat tu. Itu yang pertama. Yang kedua yang lupa tadi tu adalah, kalau kita tanya pada orang yang benci kita, dia memang akan cerita pasal keburukan. Which is kalau kita tanya pada orang yang sayang kita, dia akan cerita yang baik-baik lah. So sama jugalah kan, haters ke apa, it's better untuk Mira teruskan dengan konten-konten begini, sebab mungkin yang berbunyi tu mungkin 2-3 orang je, tapi ada ratusan lagi yang follow, yang support, yang menantikan next content kan. So bahasa mudah dia, contribute ataupun serve the scene. Jadi terima kasih kepada Ihsan. Belum lagi. Aku rasa tidak salah Pak. Tapi biasa lumrah kehidupan kita, ada haters, ada likers dan sebagainya lah. Tinggal lagi macam mana kita nak handle lah benda tu kan. Betul. Untuk sebaiknya lah. Okay, sebelum just ada soalan nak tanya kepada Ihsan, nak tanya juga, Ihsan ni dalam konten, luar konten sama ke? Watakan, attitude semua tu? Itulah soalan saya. Ada soalan panjang ke tadi? Tak kisah siapa tanya, samanya. So to be honest, sama. Sebab aku tak ada alter ego. So macam mana orang tengok aku dekat dunia maya, dekat media sosial, sama. Dan kalau jumpa kat luar pun sama je. Cuma muka aku ni macam kata, kalau orang tak familiar, aku muka nampak garang lah. Tapi kalau tegur tu okey je, boleh dia cakap. Tapi sepanjang mengenali kau, aku rasa kau I don't know, tapi kita selalu sebutlah introvert. Betul. Introvert ke extrovert ke, aku percaya benda tu semua, aku rasa lah 90% daripada kita, dia just assume je. Dia assume aku extrovert, dia assume aku introvert. Dia tak pergi jumpa doktor, dia tak pergi jumpa pakar psikologis yang betul-betul okay, kau memang introvert. Aku rasa tak ada. Tapi untuk perbualan kita ni, aku rasa kau adalah introvert. Betul. Benda tu kena jumpa pakar. Ya, baru boleh dia diagnose. Okay, kau betul, kau memang introvert. Dan masa tu I don't know, personality ni maybe boleh berubah-ubah. Mungkin 5 tahun sebelum ni dia introvert. Lepas dia popular dengan Mira, lepas dia berkahwin, dia tahu dunia sebenar, dia jadi extrovert. Macam personal sikit. Kita tak tahu. Kalau Jenab apa? Tanyalah sendiri. Tapi Jenab rasa Jenab intro cloud tadi. Dah lama tak masuk. Jenab extrovert lah. So maksudnya benda-benda ni memang kita kena jumpa pakar tu. Ya, betul. Bau kan kira benda ni kind of disease ke? Penyakit bukan. Sama juga macam tadi. Mungkin dia rasa kelebihan dia adalah untuk ini. Jadi dia kena test dulu benda tu. Oh betul. Dapat result. So kau setuju ke dengan statement aku, kau introvert? Yes, aku setuju sebab aku tahu aku tak banyak bercakap dengan orang yang baru kenal. Tapi bila macam kita dah berborak sejam dua apa semua tu, aku boleh switch kepada extro. Tapi orang yang extrovert ni dia ada orang panggil social energy. So bila dah sampai social energy dia depleted, dah jatuh apa semua tu, dia kena recharge. Recharge dia ialah dia kena diam, relax dia kena jadi macam introvert tu balik. Lepas tu boleh buat session baru balik. So aku macam tu lah. So maksudnya setiap individu tu dia ada dua benda tu lah kot. Introvert dan extrovert. Yes, dia ada tiga. Dia tiga. Satu lagi introvert, extrovert, tengah-tengah ambivert. Ambivert ni dia boleh switch. So ambivert ni makan sayur-sayur. Tu ambivert. Jangan nak bodoh aku. Tak sebut lah. Okay, dia macam ni. Sebenarnya dia melalut benda tu. Soalan sebenarnya begini. Aku sebenarnya memang nak aku tak tahu. Aku rasa kau sebagai orang yang main TikTok, aku rasa kau follow, kau tengok juga konten-konten orang lain dan sebagainya. Of course. Dekat Kongsi Terang ni, kita bukanlah nak compare. Kita memang nak jauhkan benda-benda macam tu lah. Compare ni, kita bincang benda ni as satu kita cuba untuk discuss benda ni secara matured, secara ilmiah. Lepas tu lagi satu,
contoh-contoh yang diberi tu mungkin real contoh bagi orang faham. Okay, sebagai contoh, kita ada banyak content. Antara yang aku boleh sebut kat sini, for example macam Tuan Azri Walter, DMA Islam. Okay, macam DMA Islam ni, dia dah gelak dulu mah. Dia dah gelak dulu. DMA Islam ni, dia ni untuk aku memandang DMA Islam secara personal, aku menampak dia ni dia sebenarnya Extrovert. bukan cerita pasal tu. Bukan itu dah habis dah. Ada benda yang dia bagi tu bagus, ada benda yang dia bagi tu just for fun, for joke, tapi aku tak label lah dia sebagai pelawak. Tidak lah. Sebagai contoh, antara konten yang dia buat, macam contohnya dia cerita pasal kenapa kau nak kisahkan pasal ni. Kau ni bocah, ada ayat-ayat dia tu kan. Dia terlampau on dia punya face lah, di mana dia student lagi, budak lagi. Kita dah umur macam ni, kita pandang lah dia budak. Dia dah level kita, nanti dia pandang lah budak-budak bawah dia budak lagi. Macam tu kan. Contoh, ada sedikit persamaan. Kau pun bagi relationship, pasal relationship, dia pun bagi pasal relationship. Terutamanya dia fokus on masa lelaki jangan taruh perasaan. Maksudnya aku tak confident lah dia suka aku ke tak, kan. Kau kena tunjuk lah kau maskulin dan sebagainya, macam tu kan. Tapi cara kau, itu cara dia lah. Macam sort of macam orang kata konon ni macam alpha, lelaki alpha. But engkau ada cara kau tersendiri, which is kau ada guideline kau, kau dah test benda tu, ada kena slow. So pendapat kau macam mana berkaitan dengan benda ni? Secara jujurnya aku boleh kata ini bergantung kepada personality dan niat kau menyampaikan konten. For example, ada orang mungkin tak suka cara aku. Muhammad ni slow sangat lah. Tak apalah, aku nak tengok something yang lebih aktif, lebih agresif, lebih bold, lebih kuat. So orang consume konten dia. So macam tu. So dia depends kepada personality dan juga niat kau menyampaikan. Tapi bagi aku, kalau kau menyampaikan sesuatu, kau nak educate orang, make sure kau educate dengan ikhlas. Sebab kau bermain dengan masa orang. Orang singgah dekat orang singgah dekat konten kau, orang nak digest something yang relate dengan diri mereka. So bila kau nak share satu-satu konten education tu, make sure benda tu boleh bantu diorang, so that kau boleh selamatkan masa kau tak bazirkan masa kau, dan kau tak bazirkan masa orang yang singgah dekat konten kau. So dia bergantung kepada personality dan juga macam kau kata niat orang tu. Macam kau kata tadi, betul aku setuju. Look at the message, not the messenger. Itu ayat dia yang aku pegang juga. Kalau orang tak suka dengan satu-satu content creator tu, it's okay. Tapi kalau dia sampaikan sesuatu yang memberi manfaat untuk hidup kau dalam jangka masa panjang atau jangka masa pendek, ambil je benda tu. Tapi kau secara personal pernah tak buat benda-benda macam tu? Contohnya, disebabkan kau dah ada follower dan sebagainya, reach kau pun memang dah ada satu minimum level kan. Contohlah, bila kau post je memang akan minimum 20k for example lah views kan, contoh. So kau pun bermain juga dengan benda-benda macam ni. Contohnya macam orang panggil apa, clickbait lah. Macam starting tu nampak macam real lah, bagi nasihat apa semua. Last kali tu dia membuatkan orang macam, apa benda aku tengok ni, macam kalau kau macam ni? To be honest, macam aku kata tadi, aku ada satu prinsipal di mana kalau aku buat konten, benda tu ambil masa untuk aku menulis, untuk aku rakam, untuk aku edit, untuk aku produce. So bila aku post, aku nak orang, rakyat Malaysia sekarang dia menghadapi satu tekanan yang bermacam-macam, ekonomi, rumah tangga dan sebagainya. So kalau aku buat konten, let's say 1 minit je konten aku. So aku nak make sure 1 minit daripada orang tengok, daripada hook, pergi ke value, pergi call to action aku, ke semuanya tu ada value yang orang boleh buat 3 benda. Orang boleh digest, orang boleh share, dan orang boleh save. It's digestible, shareable, savable. So aku tak ada masa nak create scene yang orang kata nak controversial, semata-mata nak cakap sebab aku post aku boleh dapat 20k, 30k views, engagement tinggi. Tak, aku tak nak bazirkan masa orang. Let's say kalau kau nak pergi tengok content creator yang ada niche yang komedi ke apa, then carilah content creator lain, tak ada masalah. Dan niat aku, orang tahu aku nak sampaikan education, aku nak educate orang tentang relationship ni ke satu tahap di mana
Nanti insyaAllah aku akan touch juga topik-topik yang sangat deep dan sebagainya. Aku nak benda tu akan bawa satu impact kepada diri diorang, pasangan diorang, anak-anak, macam itulah. Okay, tambahan sikit. Since you ada cakap pasal views tadi, dan since Ihsan adalah orang terdekat kita lah, yang orang kata content creator berjaya dengan hasil konten yang dia buat. Do you guys yang tengok juga, TikTokers, content creators semua ni, do you guys concern more about viewers actually, ataupun concern more about content, mana quality content? Tak kisahlah view ramai tak ramai ke apa ke, janji buat lah. Certain content creator dia kadang bila view tak ramai, benda tu lemah semangat standard orang lah kan. Isam macam tu ke? Sebenarnya dulu terasa juga, let's say kalau aku dah buat penat-penat dah ni, post lah asal tak sampai 2,000, asal tak sampai 3,000, rasa juga macam tu. Then reflect balik, dan macam saya benda macam ni aku akan always tanya kan dengan Tira, discuss dengan Tira, tanya sebab dia tahu aku down. Saya cakap, okay, you kena ingat Ihsan, you buat benda ni, you bukan buat untuk views dan sebagainya. You kena ikhlas, you kena buat so that orang nampak you punya genuine, orang nampak you punya authenticity, original. You nak betul-betul nak educate the community tentang benda ni. So you buat. So dia push aku, push sampailah aku dah tak kisah dah pasal views. Alhamdulillah memang views alhamdulillah sentiasa ada, sentiasa tinggi. Tapi aku lebih kisahkan whether content aku tu mampu selesaikan masalah orang ataupun tak. Kalau aku buat kosong-kosong je, biar aku buat parody balik macam aku buat mula-mula dulu. So yang aku pentingkan ialah komen, nilai komen. Sebab TikTok ni dah ada 2 metrik yang dia akan ukur untuk pergikan viral lah sesuatu konten. Pertama, watch time, orang tengok sampai habis dan orang tengok ulang kali. Kedua lah berapa nilai komen. So engagement aku tu, yes, aku lebih minat kepada yang komen lah. Dan kalau komen tu orang tu ditanya soalan ke apa ke, so macam mana aku nak bantu untuk selesaikanlah masalah dia. Dan benda ni jugalah aku rasa berbangga, seronok sebab engkau pun boleh dalam kategori yang content creator yang viral lah. Walaupun mungkin tak ramai yang, mungkin tak sepopular orang lain, tapi bila tengok kau punya account TikTok tu dengan dia punya follower yang ramai macam tu, dengan views yang ramai, komen, like apa semua tu, aku rasa best. Sebab to be honest, aku lagi suka konten-konten yang serius, content creator yang serius macam kau untuk memenuhi TikTok tu daripada macam DMA Islam. Nanti akan sensor ke? Dia tak nak compare. Potong. Aku tit lah nanti. Aku editor. Biarkan aja. Macam tu lah. Sebab dia bukan macam ni, bukanlah apa pun. Okay, DMA Islam to be honest, aku masa dia awal-awal naik tu aku macam okay, bagus juga konten dia ni. Bagus. Ya. Yes. Waktu mula-mula macam bagus. Oh, dia ni okey. Tapi bila pas dia dah popular, aku jadi macam apa mengarut Mamat ni. Semua orang macam tu bila dah ada nama dah popular dah akan buat benda pelik. Cik Nak punya macam tu, Cik Nak. Cik Nak mana tak popular. Jangan itu. Sebab itulah kongsi terang lebih memilih Mira. Tapi tak tahu lah kalau DMA Islam nak datang sini dan explain, datang sini lah. Alpha sangat kan, datang sini. Kita explain kat sini lah. Itu antaranya lah. Tapi of course setiap orang mungkin macam engkau tak ada alter ego. Maksudnya macam itulah kau, itulah kau portretkan diri kau. Dia kata mungkin orang lain macam ni ke apa kan, mungkin dia in real life lain. And orang kawan-kawan dia je tahu dia macam bila dia buat content dia jadi lain. Kita tak tahu benda tu. Normal lah tu benda macam ni kan. Macam kau Mira, dah sampai mana Mira ni? Ada pernah kau kongsikan juga dekat aku? Mungkin boleh kongsikan kat sini. Antara yang aku tahu pernah dipanggil oleh satu website mencari jodoh. Oh ya. Nanti pernah nak buat satu podcast collaboration lah. Tapi masa tu aku tak dapat nak commit sebab ada satu projek yang aku kena handle dan sangat-sangat crucial. Jadi aku terpaksa tolak. Apa? Apa? Tiljannah. Bukan. Bukan Tiljannah. Alam. Bukan aku tak nak spill the name, tapi aku tak ingat benda tu. Tapi nak kata dia satu portal cari jodoh lah, untuk buat podcast macam ni lah. Yang betul-betul cari jodoh tau, bukan yang betul-betul scam lah. Bukan scam apa semua tu tak. Ada yang scammer? Ada kot. Sekarang macam-macam. So ada jugalah. And then
banyak lain yang brand untuk collaborate macam nak jadi affiliate dan sebagainya, dan insyaAllah benda tu mungkin akan berlaku juga dalam masa terdekat apa semua tu. Cuma sekarang ni the best achievement of Emira secara personal kau lah. secara personal lah. Pertama macam tahun ni less than, mungkin bagi orang mungkin benda sikit lah, tapi bagi aku bangga sebab less than 7 days aku dapat lebih kurang 16,000 followers. 7 hari 16,000 followers. less than 7 days. Lepas tu Betul lah, kau pun tak check follower tadi 90.7 tu kita yang bagi tahu. and then Check balik mungkin 1. cepat ya. And Dan then aku tengok pun views kau. Oh nak tengok. Views kau paling tinggi. Kau lupa. Cik nak ada biasa live lah. Macam aku tengok views paling tinggi pun 2.2 million kan. So orang cakap adalah beberapa konten dah pernah hit millions. So merasa lah benda tu. Macam aku kata, walaupun statement aku ni orang nak hantam ke apa, aku tak kisah, tapi view bagi aku dia tak menjamin apa-apa. Macam kalau aku buat satu konten tu, kalau aku popular sebabkan konten tu tapi dia tak bantu orang, aku rasa macam loser. Aku rasa macam aku dah spend masa berjam-jam menulis, merakam, edit semua. Tapi dah orang consume macam nak suka-suka je, tak nak share, tak nak apa. So bagi aku rugi lah. What makes you say that? Maknanya viewers tak penting sebab benda ni dah macam nak kata, benda ni dah jadi satu bidang kerja ataupun business lah. Dan of course you kena concern jugalah sikit kan. views ni adalah satu normal punya apa? Ukuran, benchmark ukuran tu untuk pergi nampak first impression. Oh, views dia macam ni lah. Sebelum dia pergi aku sampai satu tahap di mana aku tak kisah, sebab dulu macam aku cerita, aku pernah rasa views rendah. So bila aku sampai satu tahap di mana aku pernah merasa dapat views yang tinggi, dan aku konsisten dan views aku terus naik. So perasaan untuk aku kejar views tu dah tak ada dah. Dia more perasaan kepada macam okay, more content aku nak tolong orang. Alhamdulillah lah. Sebab setiap konten aku post, algoritma dia post kepada orang-orang yang bukan followers aku juga. So kadang-kadang ada konten ni maybe 10k je, ada konten ni maybe dapat 20k. So aku lebih tengok kepada berapa banyak orang yang komen. Lagi tinggi orang komen means like orang berminat untuk engage. Betul. Nak interact dengan konten aku. So sampai satu tahap views tu hanya sekadar metrik on the paper saja. Okay, dekat Kongsi Terang biasanya ada tau, kita sebelum ni adalah episod sebelum ni yang kita bawakan TikTokers juga. Somehow dia orang ada satu habit di mana dia orang macam bukanlah nak kata percaya, tapi dia orang ada letakkan satu benda ni berkaitan dengan time. Bila kadang-kadang dia orang post tak kena time, tak pergi. Jadi dia orang mungkin ada cara dia orang lah. Mungkin dia orang nak post balik ke, ataupun dia orang akan take down video tu dulu, simpan, buat version baru, tapi konten yang sama betul dia update. Macam kau pernah tak berlaku benda tu, which is bila konten tu tak pergi dan kau do something lah, macam delete ke, buat baru ke, ada ke? Pernah rasa macam tu. Ada beberapa konten yang aku buat, aku rasa macam kenapa tiba-tiba dia tak naik more than 1k dan segala bagai. Lepas tu aku tengok ada beberapa hashtag yang mungkin aku salah guna ke apa, yang membuatkan CM, iaitu content moderator TikTok macam flag aku punya content. So aku take down, aku betulkan balik, shadow ban. lebih kurang macam tu lah term dia. So aku akan re-upload balik lah. Sebab pasal posting time ni dia sebenarnya varies kepada setiap account. Ada orang post pukul 12 tengah hari, boleh je pergi viral jauh. Ada orang post pukul 7 pagi, orang baru nak start kerja kan, baru nak masuk LRT sebagai, tengok TikTok, oh nampak konten dia baru masuk dulu. Ada macam tu. Macam aku, cara aku feed algoritma, so far aku post di mana orang dah habis kerja, iaitu dah dekat maghrib segala bagai. So tu aku post. So orang bila dah habis kerja sebelum nak tunggu maghrib, bila orang buka TikTok, tengok account aku dulu. Maksud tengok konten daripada account aku dulu. So macam tu cara aku train algoritma TikTok aku lah. Kau ada schedule sendiri ke? Macam setiap minggu sekali? So far aku nak biasakan diri untuk post setiap hari sekali. Tapi lepas ni bila dah ada, for example lah, brand collaboration ke, dah ada affiliate ke, apa segala bagai, dan aku kena tukar, aku kena lebih agresif lah. Satu hari mungkin 2-3 kali post. So InsyaAllah lah. Ini aku sharekan lah sikit ilmu yang aku tahu, yang aku pun dapat daripada orang lain lah, which is dia mungkin boleh jadikan rujukan juga untuk audience kan. Di mana TikTok ni
kalau kita nak tengok kita punya content tu, orang kata merge dengan algoritma yang ada dekat dalam TikTok, di mana bila korang tengok video tu, tengok dekat bahagian atas tu, search tu, dia tulis tak apa yang related to content kau. Contoh kalau macam kau cerita pasal relationship, contohlah tiba-tiba keluar dekat bahagian search tu lelaki dan perempuan. Maksudnya kenalah tu. Kalau tiba-tiba dia cerita benda lain, nanti dia, sebab kita pun dekat Kongsi Terang actually pernah saya monitor benda tu. Kita pernah viral, lepas tu dia tulislah dekat situ. Tak silap episod Alang. Dia tulis kat situ high counsel. Tapi benda tu dia maintain dalam seminggu je. Lepas tu dia dah tukar lain. Dia tukar sekolah high school Mantin. Daripada high council High school Mantin. High school Mantin. Kat mana tu? Dekat Mantin lah. So bila kat situ lah niche kita makin stop. Dia makin mengecil. Tapi alhamdulillah video tu dah reach lah 1 million views. Aku tengok. Cuma dia lambat lah. Lambat. Dia hari pertama kedua macam tu, dia dah pergi ke 500,000 punya. Kita orang pun macam alhamdulillah dapat merasa benda tu. Tapi itulah macam kau cakap, aku sangat setuju. Views tak menentukan, tak menjaminkan apa-apa. Sebab kita yang pernah reach 1 million pun merasa lagi yang 300 views, 23 views, masih lagi merasa benda-benda tu. So dia tak menjaminkan lah. Views tak menjaminkan. So what next untuk Merah? Adakah kau nak jadi macam satu brand Merah, buat kasut Merah? Actually ada juga selain daripada aku nak collaborate dengan lagi banyak brand untuk luaskan aku punya exposure, aku ada juga plan untuk buat merchandise yang ada kaitan dengan relationship, then at the same time buat digital product juga. Digital product macam mana tu? Itu aku sangat berminat. Bagi aku Ni plan jangka masa panjang yang sangat panjang. Aku nak buat satu course pasal relationship untuk orang-orang yang baru nak bertunang, nak berkahwin dan sebagainya. So aku kena melalui fasa tu. Dan sekarang ni aku dalam proses kajian lah. So ini macam bukanlah PNC. Aku cuma cerita on the surface lah. So aku rasa benda tu aku nak share dengan orang so that remaja-remaja yang sekarang habis belajar ke apa, macam baru nak berjinak dalam dunia percintaan dan sebagainya, at least diorang boleh ada course tu, diorang boleh tahu yang macam what kind of mentality yang diorang kena ada, mindset yang diorang kena ada, persediaan diorang kena ada, financial diorang kena ada, okay, nak menabung macam mana dan sebagainya. So benda ni sangat-sangat besar. So aku tengah nak buat lah benda tengah merangka lah. Tengah merangka. Tapi macam kau pun bukanlah fokus on the relationship ini saja kan. Dia kau sentuh juga benda-benda lain kan. Relationship dengan parents ke, dengan alam ke. Alam aku boleh kenal alam. Bukan alam. Okay. Aku tak rasa aku ada sentuh banyak relationship dengan benda lain. Aku maksud dengan orang lain selain daripada lelaki dan perempuan. Tapi aku ada juga buat tips tentang macam tips doa juga. Tapi kalau boleh aku ada relation jugalah dengan relationship juga. So aku tak ada nak main dengan niche yang relationship tapi subtopik yang berbeza. Walaupun dia relationship saja. Sebab bagi aku serious romantic relationship ni pun satu spektrum yang aku tak dapat nak explore lagi deep. Dan banyak lagi benda yang aku tak discover, yang aku tak research, yang aku tak share dengan orang. Banyak yang aku dah share, yang so far ada berapa puluh konten, tak sampai 60 kot apa. Itu pun ada banyak yang aku dah take down, ada banyak yang aku dah, last aku tengok aku ada lebih kurang 75 konten yang aku dah tulis dan edit segala bagai. So macam bagi kau memang ada list tu? Ada list, aku ada archive aku sendiri. Untuk aku refer kalau macam aku terlupa macam aku cakap pasal apa ni, aku cakap pasal ni. Macam kalau aku gaduh dengan Tira ke apa, contoh kalau aku ada konflik ke apa, aku cakap aku salah aku kat mana so, pernah kata pernah. Benda ni selalu ni aku nak sampaikan lah. Aku rasa ramai orang yang kena mengalami pengalaman yang seperti mana aku sebagai contoh kan. Contohlah aku share video kau cerita pasal suami isteri kena menghormati, contohlah contoh. Aku share, nanti ada je dalam kawan-kawan aku tu yang akan fikir Jasmine ni gaduh ke dengan
Tira wife aku lah. Tira dia Tira Amira. Aku sama. Sama wife aku lah kan. Ada je orang fikir macam tu tau. So kau pernah kena macam tu tak? Maksudnya ada orang komen kau okey tak dengan Tira? Ada ke? Sebabkan aku dah lambakan topik-topik yang aku sentuh, jadi orang dah memang cop aku sebagai aku hanya berkongsi. Dia satu sebab ni tau. Sebab dia dekat social media, dia main itu je. Aku selalu kena macam tu. Aku macam memanglah aku cerita pasal benda ni. Tapi kau ingat memang itu je ke live aku kan? Aku sebut pasal benda ni, dia orang dah kaitkan aku dengan ni. Padahal aku ada je benda lain. Macam contohlah kan, aku gaduh dengan Cik Nak. Aku rapat dengan Cik Nak. Betul aku cakap kawan tak guna kan. Kau ada masalah dengan Cik Nak. Kau ingat kawan aku Cik Nak ke? Itulah. Dia banyak orang terasa kan. Kita yang kalau tengok posting tu lah, kadang terasa juga kan. Ini refer kat aku ke kan? Macam aku dah ramai kawan pun. Macam ni tulis mention terus siapa. Supaya orang tengok tak salah faham. Mention terus. Daripada mention baik aku pergi DM dia je. Kita je kadang biasalah manusia kan. Kadang ada lah tempat nak meluahkan tu kan. Okay, rasa kita dah pada di penghujung untuk episod ni. Betul. Tapi sedikit sebelum tu memang Ihsan punya konten hanya terkait dengan lelaki perempuan je lah Tak usik yang tengah-tengah. Nak tegaskan. Nak clarify kan buat masa sekarang memang kedua-dua jantina sajalah. Memang dalam dunia ni ada dua jantina. Memang ada dua saja. Tak kisah orang nak hantar mau, tak kisah. Itu fakta. Itu fakta. Memang ada dua sajalah untuk lelaki dan perempuan sajalah. Sebab ialah nak cerita pasal perkahwinan secara deep, secara spesifik, insya-Allah memang akan ada. Tapi aku sendiri kena melalui fasa tu. Aku kena tahu tinggal macam kata lah, tinggal serumah, sebantal, sekatil, baru tahu macam mana perangai sebawah katil. Bukan. Bawah katil. Tadi itu mainan anak-anak. Tengah ambil mainan anak-anak. Okay, Ihsan, last mungkinlah last yang Cik Nak. Nasihat kau sebagai content yang produce content. Aku boleh katakan kau memang produce content. Kau ada big why kau. Mungkin benda ni kau boleh sampaikan ataupun apa nasihat yang kau boleh sampaikan kepada youngsters yang memang nak buat content. Okay. Ya. Okay, bagi aku senang je. Tolong identify awak punya subject matter. Masa belajar sinematografi dulu kat Aswara, aku ingat lagi lecturer dia bagi tahu, Ihsan, apa tu subject matter? Aku dah macam, ni kelas sinematografi kelas filosofi kan, macam apa tu subject matter? Aku cubalah untuk complicatekan benda tu kan. Bagilah definisi yang macam-macam ni. Dia cakap, tak, Ihsan, senang je. Subject matter tu ialah subject that is truly matter to you. So as a content creator, as a kalau awak nak jadi content creator, awak kena tahu satu benda. Ambil satu subjek yang awak rasa benda tu berharga untuk diri awak. Itu. Contoh cerita, kalau dah semua cerita pasal makanan, semua cerita pasal fashion, semua cerita pasal kereta, ya, semua boleh cerita pasal benda yang sama. Tapi personality seseorang tu untuk bawa topik tu, sebab topik tu sangat berharga, orang boleh nampak, public boleh nampak dia punya authenticity. Oh, aku suka dia ni, aku nampak personality dia. Karut Amin cerita pasal masakan. Berapa puluh lagi content creator yang cerita pasal masakan. Betul, tapi masing-masing semua ada followers masing-masing sebab personality. Ada orang personality dia menarik, dia ceritalah niche apa pun. Tapi orang tengok dia ni seorang yang charismatic dan sangat influencing, orang akan follow. So know your subject matter. Itu paling penting. Dan be honest. Ikhlas. Jangan kira orang nak cakap apa, selagi awak tak langgar dan tak menjemput murka Allah dan Rasulullah, buat. Just buat. Just be honest, buat. Dan make sure jadikan benda ni satu platform, satu inisiatif untuk awak tinggalkan legacy awak, so that bila awak dah tak ada kat dunia ni, bila orang lain consume konten awak akan terus dapat pahala. Betul. Itu kenapa aku buat benda ni. So that bila aku tak ada kat dunia ni, orang yang mana yang dah kenal Ihmira dan orang tengok dan share dan sebagainya, orang amalkan, orang praktikkan, aku setiap akan dapat pahala walaupun aku dah tak ada kat dunia ni. Masya Allah. So know your subject matter,
Be honest. Betul. Be honest. Bukan saja audience, bukan saja benda tu kau sampaikan pada audience, pada kita orang pun rasa macam, uish, tak diam jap lah. Betul. Ada satu Sunyi je studio dia. Ada satu, sebab tak ada orang studio ni. Ada tak. Kita tak ada audience lagi. Ada satu quote daripada tokoh usahawan di Indonesia. Bila ditanya, bisnes apa yang terbaik untuk dijalankan, untuk dibuat? Dia jawab apa? Bisnes yang dijalankan terus, bukan ditanyakan terus. Faham tak? Wow. Amazing. Faham tak maksud dia? Maksudnya mesti kau dah buat satu bisnes ni, tapi duk tanya, bisnes apa yang ni okey ni, duk tanya orang. Padahal kau dah ada bisnes lah, walaupun jadi tak jadi, itu kata jalan terus. Faham. Daripada kau duk tanya orang, tanya, jalan je lah. Wow. Okay. Kan? Terdiam juga? Tidak. Dengan kau diam. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ihsan kerana sudi kongsikan kepada kami lah dan juga kepada audiens yang menonton. Banyak sangat yang dikongsikan oleh Ihsan dan sangat-sangat bermanfaat, very meaningful untuk episod kali ini. Dan you all boleh check it out TikTok Ihmira, IHMEERA, yang sekarang ni dah 90.8 kot followers. Dan kita orang di Kongsi Terang pun mendoakan sukses Amin. dengan Amin. Terima apa-apa kasih. saja yang kau nak buat in future berkaitan dengan Ihmira. Kita boleh collab lagi insyaAllah. Amin. Kita banyak projek kita boleh jalan. Ya, betul. Dan of course Ihmira itu sendirilah, Ihmira itu sendiri til jannah insyaAllah. Amin. Dan dipermudahkan urusan Amin. korang lah. Dan guys, channel kata this episode yang paling rare, sebab yang kongsikan ni belum, untuk episod yang masih record ni lah, belum berkahwin tapi dah cerita tentang hal-hal rumah tangga, seolah-olah dia dah ada pengalaman dalam berumah tangga. So kena follow rapat Ihmira, tengok TikTok dia, tengok konten-konten dia. Semoga you all boleh apply lah Betul apa insyaAllah. yang dikongsikan oleh Ihmira. Dan sedikit sebelum kita tutup, mungkin Jah ada sebut what's next untuk ni. Mungkin Cik nak boleh suggest aku, tak tahulah kalau Ihmira boleh ni. Mungkin niche dia dekat dengan dia boleh buat ni kot, audiobook. Kan? Audiobook. Okay. Audiobook macam lagi macam sedap Menarik. audiobook. Okay, catat je. Idea mahal. Sebagai contoh, macam dia buat buku, ada code, ada apa yang kau, ringkasan kau, betul, ada QR, orang scan dengar video balik. Naik views lagi. Bayar. Of course. Series lah. Series. Contoh kan, jual buku, scan, dapat series. Ya. Wow. Okay, itu saja daripada kami. Dan Thank you so much, Ihsan. thank you so much Ihsan, Cik Nap. Alright. Cik Nap. Dan kesempatan ni juga kita nak cakap terima kasih kepada Maruku Uwek, sponsor video kita, sponsor episod kita kali ini. So guys, boleh dapatkan Maruku Uwek dengan 3 variasi perisa, original, Cheese keju dan pedas. Member dia cakap Cheese dan keju. cheese dan keju. Apa benda? Nak kata yang cheese ni, kita nak highlight yang itu yang paling terlaris. Itu yang paling terlalu, paling Itu sedap, yang, paling hantu. ui ya Allah. Jadi kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada penaja kita Maruku Uwek untuk kudapan yang sangat istimewa di podcast Kongsi Terang ni. Okay guys, boleh dapatkan. Okay, semoga berjumpa lagi di waktu yang sama setiap hari Rabu 9 malam. Di mana? Di YouTube Sufi House. Kongsi Terang. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.